saya nak tanya pandangan tentera tentang super yang diumumkan tadi, iaitu bantuan modal teroka kepada individu bumi putera yang mahu memulakan syarikat, dan tentera sendiri sudah melalui perkara ini, betapa senang atau sukarnya. Dan kalau tentera tidak keseorangan, ada pelbagai lagi syarikat lain bumi putera yang baru tumbuh yang boleh membantu perniagaan yang dilakukan, industri yang dilakukan oleh tentera. Tentunya ini lebih bagus tentera. Ya, sekarang ni bila kita tengok apa nama dia tu yang baru dilancarkan oleh Perdana Menteri baru-baru sekejap sebentar tadi, yang mana saya ingin menyuarakan beberapa aspek tentang perkembangan ekonomi di Sabah. Kemungkinan kita ada berlainan sedikit lah, yang mana kalau di Semenanjung dan di Sabah mungkin sosial budaya dia ada perbezaan sedikit, dan di sini kita mempunyai beberapa kengkangan-kengkangan, yang mana kengkangan-kengkangan ini perlu diambil kira. Dan saya minta dalam dasar yang baru yang diwawarkan oleh Perdana Menteri kita yang sebentar tadi, kita mahu supaya rakyat Sabah, terutamanya yang muda-mudi, diberi peluang, diberi peluang untuk dalam dasar yang baru ini tidak akan dipinggirkan. Kita mahu supaya rakyat Sabah keseluruhannya mendapat manfaat dengan dasar yang baru ini, seperti dalam pendidikan, harta tanah, dan dari segi pemilikan equity. Saya rasa pemilikan equity di Sabah ini adalah sangat penting. Sebab kan dengan adanya pemilikan equity bumi putera di Sabah, kita boleh create ataupun membina satu empayar perniagaan yang mana boleh membantu mana-mana peniaga yang baru memulakan dan memberi satu dana untuk menaikkan dari segi pemodalan dan memberi tunjuk ajar macam mana untuk memulakan perniagaan dengan lebih berkesan. Dan peluang-peluang equity, pemilikan equity dan dari segi pendidikan pun diberi perhatian juga. Sekarang di situlah dana ataupun modal insan yang sangat berguna, kerana dengan adanya modal yang insan itu, maka rakyat Sabah sendiri boleh create dan mencipta, kerana kita mempunyai bahan ataupun kita mempunyai bahan khazanah yang sangat kaya, terutamanya gas dan petroleum. Saya rasa gas dan petroleum tu boleh diberi kepada anak Sabah sendiri, kerana mereka pun mampu. Kalau boleh diberi peluang sama sekali. Dengan itu rakyat Sabah terutamanya boleh meningkatkan dan boleh merapatkan jurang, tidak menjauhkan jurang dari segi ekonomi. Saya rasa kemarin itu kami memerlukan dari segi apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri tadi. Jadi dari segi equity pun saya harap Perdana Menteri ambil kira dalam hal itu. Tentera, saya nak melihat juga terus, saya faham jurang yang disebutkan itu, tetapi juga dalam bentuk aplikasi. Syarikat seperti syarikat tentera sendiri yang boleh menjadi peneraju untuk menjadi payung kepada syarikat-syarikat yang mungkin baru nak dibentuk, yang baru graduan keluar, baru buka syarikat baru, katalah dia ambil geran yang diberikan oleh Superb ini yang telah pun diumumkan itu, tetapi mereka memerlukan tapak untuk membantu mereka naik ketika mereka masih lagi agak terancam ketika permulaan itu. Mungkin rangkaian itu perlu diwujudkan oleh komuniti sendiri dan tidak hanya berharap pada agensi. Pandangan tentera tentang perkara ini untuk membina keupayaan dan kapasiti. Saya sudah kebarul. Saya sangat setuju dengan macam mana ada kaitan daripada apa nama dia itu satu syarikat yang telah berkembang dan menjadi rangkaian-rangkaian yang dibawa dan menjadi tunjuk ajar. Macam mana saya sangat setuju yang mana sesuatu company ataupun syarikat yang telah boleh menjadikan dia satu gabungan dan menjadi tetapi mana-mana company ataupun syarikat yang baru tumbuh mestilah berusaha sedaya upaya tanpa mengharapkan dari mana-mana dana yang secara jelas ataupun tidak jelas. Dan mana-mana syarikat yang baru tumbuh, sudah Kamarul? Teruskan. Mana-mana syarikat yang tumbuh membuat pinjaman, saya sarankan membuat pinjaman ikut keperluan.
bukannya mengikut nafsu. Sebab kalau contohnya satu syarikat yang baru ingin memiliki memulakan perniagaan dengan modal 50,000, tidak perlulah meminjam sampai 100,000, 200,000 ataupun setengah juta, 1 juta. Sedangkan 50,000 dia boleh buat operasi. Kerana kalau dia menggunakan perniagaan 50,000, tetapi dia mempunyai pinjaman sehingga 300,000, 500,000. Dia bukan berniaga untuk diri dia, tapi dia berniaga kepada yang bagi dia pinjam, seperti bank dan yang lain, ikut keperluan. Jadi macam saya nak ambil contoh perniagaan tentera sendiri. Perniagaan tentera sendiri, tentera sudah pun mengawal mungkin dalam bidang kreatif itu pantai barat Sabah. Tapi kalau kita lihat apa yang Dr. Zaini cakapkan tadi, dalam ekonomi serantau, kita melihat pada BIMP Yaga, Kalimantan, Selatan Filipina, Brunei dan sebagainya. Apakah dalam langkah-langkah yang umumkan ini boleh membantu syarikat tentera sendiri pergi ke tahap seterusnya, tahap yang lebih tinggi itu? Ya, kita dari segi memang kita sekarang ni dengan bentuk teknologi, saya punya company saya punya syarikat telah menjangkau ke luar negara, yang mana kita telah berhubung dengan negara China, Vietnam, Indonesia, dan kita telah melawat semua tempat. Dengan syarikat ini kita telah monopoli kawasan itu, dan dengan cara itu apa yang kita miliki, dan kita telah buat satu dinamanya harta tanah. Kita sendiri mempunyai harta tanah. Dengan harta tanah yang kita ada tu pemilikan secara mutlak. Kita punya dengan mutlak dimiliki oleh syarikat, yang mana pemilikan harta tanah tu kita buat pengagihan. Kita buat pengagihan kepada mana-mana syarikat-syarikat ataupun golongan bumi putra yang baru sahaja berniaga. Kita memberi faedah dan kita memberi kelonggaran. Yang mana kelonggaran itu dibuat oleh syarikat sendiri dan membantu mereka yang baru memulakan perniagaan.